Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhil musannif al-Imam Ahmad ibn ad-Dardir anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين ثم أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sambung pengajian kita pada malam ini dengan hujan yang lebat ni. Dan jalan pun jam. Kan? Tapi nak buat macam mana? Kena angkut juga sebab nak balik malam ni ke Taiping. Pulau Pinang ni Darul Jam. Darul Jam. Tahu Darul Jam. Tak tahulah. Pening kepala. Tengok jambatan Pulau Pinang pun dah pening dah. Kan melekat itu tak lebih mana dah. Kematu punggung. Jadi tak apalah, ala kulli hal kita sambung pengajian kita insya-Allah pada malam ini daripada bait yang ke-11. Ya, betul eh? Bait yang ke-11. Baik, fadhal cuba baca. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي أي يعرف الواجب والمحال مع الجائز بحقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب Okey, tak apa, cukup. Baik, kita sambung daripada kata musannif rahimahullahu taala wa wajibun syar'an. Wa wajibun syar'an, dan wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Maksudnya yang dia nak sebut kat sini bukan wajib pada akal lagi ni. Ini wajib pada syarak. Jadi dah diterangkan tadi. Wajib pada syarak dia ada maknanya. Wajib pada akal ada maksudnya. Wajib pada syarak bererti bahawa iaitu ma yu'aqabu ala tarkih, ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Apa yang diberikan ganjaran pahala di atas perbuatan dan diberikan uqubah balasan di atas peninggalan. Kita tinggalkan satu maksiat, satu perbuatan perintah Allah, benda yang wajib jadi dosa, maksiat. Ini makna pada sudut syarak. Wajib syarak maksudnya kalau kita buat beroleh pahala, kalau kita tinggal dapat dosa dan balasan siksa di akhirat. Jadi beza tak dengan wajib akal? Lain. Wajib akal adalah yang mana tidak menerima
penafian atau tidak menerima intifa, ketiadaan. Tidak menerima ketiadaan. Lain pula, itu makna pada sudut akli. Itu sebab kalau dalam kitab-kitab sebut, kalau disebut tentang wajib bagi akal, dia akan biasa dengan, dia akan sebut dengan wajibun lillah. Dia akan sebut dengan istilah wajibun lillah dengan huruf lam, yata'adda bi harfil lam. Tapi kalau wajib syarak, dia akan guna perkataan yajibu ala. Dia akan guna perkataan ala. Contohnya dalam ni dia tak sebut kot. Okey, betul lah. Ada wa wajibun syar'an 'alal mukallafi. Contoh. Wa wajibun syar'an. Tengok. Wa wajibun syar'an 'ala. Dia guna perkataan apa? Ala. 'Alal mukallafi, ke atas mukallaf, sekalian mukallaf. Baik nah? Baik. Lalu kalau kita tengok yang bawah tu pula, oh tu ada tak? Ada tak dalam matan yang sama? Tak ada. Fa'alam. Bukan. Wa yajibu lillah. Tak ada perkataan yang bukan macam tu. Pada hukum akal, wajib pada hukum akal. An ya'rifal wajiba wal muhala ma' jaizin fi haqqihi ta'ala. Wa wajibu syar'an wa 'rifatul ilahi fa'rifi. Okey, tak apa. Kalau wajib pada hukum akal, dia akan sebut dengan huruf lam. Contohnya yajibu. Contohnya yajibu lillah. Okey, lillah, huruf lam. Yajibu lillah wa wajibun ala. Wa wajibun syara'an ala. Baik. Kalaulah wajib ini diikat dengan huruf ataupun dengan haraf ala, maka dia kebiasaannya merujuk kepada makna wajib syarak. Okey, yajibu lillahi ta'ala 'ashruna sifatan. Contoh 'ashruna sifatan. 'ashruna sifatan. Wajib bagi Allah ke atasnya 20 sifat. Wajib bagi Allah kepadanya 20 sifat. Okey, contohlah saya buat ayat. Baik. Kalaulah, saya ulang balik. Kalaulah wajib ini wajib, yajibu wa wajibun, ini istilah makna wajib lah. Merujuk kepada dia nak sebut wajib. Tapi istilah wajib tu pada akal makna lain, pada syarak makna lain. Kalau kita nak tahu ayat itu merujuk kepada wajib syarak ke wajib akal, kita lihat kepada selepasnya. Lihat kepada huruf selepasnya yang datang. Kalau dia kata wa wajibun syar'an 'alal mukallafi, tengok huruf ala, maka dia merujuk kepada apa? Huruf apa? Wajib apa? Wajib syarak. Yang ni tak ada pula. Baik, wajib syarak. Tapi kalau yajibu lillah, yang ni, huruf ni, lam, dia ada tambah lam. Yajibu lillah, tak boleh yajibu ala Allah. Wajib ke atas Allah. Seolah-olah kita mewajibkan Allah dengan sifat tersebut. Dan kita suruh Allah Ta'ala letakkan diri dia dengan sifat dia. Tak boleh. Kita mana boleh mewajibkan Allah. Allah wajibkan kita, tak apa. Itu sebab ala tu. Itu sebab bila huruf jar ni, dia semua ada fungsi dia. Kita tak boleh ikut suka letak ya. Contohnya kita tak sesuai kalau kita letak contohnya contoh bila kita guna perkataan fi, contohnya nak guna pada situasi apa, ala nak guna pada situasi apa, ada tempat-tempat dia. Kadang-kadang kita menghentamnya guna, kita menghentamnya guna. Baik, jadi yajibu lillahi 'ashruna sifatan, kalaulah dia guna huruf lam, maka biasanya merujuk kepada hukum akal.
Baiklah, hukum akal dia akan guna huruf lam. Yajibu lillah, yajibu lirusulihi, yajibu wajib bagi Rasul, wajib bagi Allah. Wajib bagi itu maksud dia wajib akal. Tapi kalau wajib ke atas mukallaf, maka dia bermakna hukum wajib syarak. Wajib syarak dengan makna saya sebutkan tadi, iaitu kalaulah dibuat dapat pahala, jika ditinggalkan akan diberikan balasan dan dosa. Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Itu dia maksud di sini. Jadi perbahasan kita di sini wa wajibun syar'an ai bisyar'i. Ni kata Hasan Masyaikh, dia kata apa? Iaitu wajib pada sudut syarak. Wajib pada sudut syarak. Berarti ni bukan pada akal, wajib pada sudut syarak. Maksud kalau tak buat yang ni berdosa. Tak buat yang ni kira berdosa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mengaji ni, kita duduk mengaji ni fardu ain ni. Tapi orang mengaji fardu ain ni yang ramai tak mengaji. Dia seronok dengan qasidah, maulid, tapi untuk fardu ain dia tak lepas lagi. Maksudnya kita mengaji ni adalah berkaitan dengan fardu ain wa wajibun syar'an. Ai bi syar'i la bil aqli. Ni kata Syekh Hasan Masyad, ini bukan wajib syarak nah, ini bukan wajib akal nah, ni wajib syarak. Apa yang diwajibkan syarak ni? Alal mukallafi, ke atas mukallaf. Mukallaf ni siapa? Saya ambil sikitlah syarah. Saya sebutkan tadi, saya akan ambil dua syarah. Sama ada syarah Imam Dardir ataupun syarah Imam Hasan Al-Masyad sebagai panduan. Supaya kita syarah tu ada, kita ambil petik-petik sikit-sikit. Saya kutip-kutip je syarah. Saya tak baca sebiji-sebiji. Baik. Alal mukallafi, ke atas mukallaf. Siapa tu mukallaf? Kata Al-Imam Hasan Al-Masyad, minas thaqalaini. Thaqalain. Thaqalain maksud dia apa? Thaqal. Thaqal ni maksudnya yang memberatkan bumi ni. Ada dua makhluk yang beratkan bumi ni, iaitu al-ins wal jin, manusia dan jin. Dia panggil thaqalain. Apa dia mukallaf? Maksudnya mengaji akidah ni bukan kata manusia je wajib mengaji, jin pun wajib. Jin pun wajib. Kalau mereka tak belajar, mereka pun kena azab dengan Allah Ta'ala dalam api neraka Allah. Ada jin yang Islam ke? Ya, ada jin Islam, ada jin kafir. Ada jin Islam dan kafir. Di zaman Nabi SAW berlaku satu peristiwa di Wadi Nakhlah. Nabi balik daripada Wadi Taif. Kemudian Nabi singgah ke satu lembah nama Wadi Nakhlah. Waktu tu datang beberapa gerombolan jin. Jin ni dia panggil jin Nasibiyin. Jin Nasibiyin ni datang daripada satu kawasan nama Nasibiyin, iaitu datang daripada sebelah Iraq sana tu. Dia, maksudnya jin ni buat apa kat situ? Wadi Nakhlah ni antara miqat Ji'ranah hari ni dengan Taif. Dengan Taif. Kalau di Wadi Nakhlah hari ni antara miqat Ji'ranah dengan Taif. Miqat Ji'ranah tu jalan nak pergi Taif lah, jalan lama. Jalan nak pergi Taif ni ada dua, satu jalan Hadah, satu jalan Sailul Kabir. Satu jalan Sailul Kabir. Jadi jalan ni jalan yang dekat sikit. Tapi jalan dia sempit. Memang boleh lalu kereta je. Kalau bas, kalau lori, kalau lalu jalan tu, kalau bertembung jalan tu, side mirror tu tinggal seinci kot. Gitu dah lebih kurang. Memang dekat sungguh. Memang kecil sangat jalan tu. Saya pernah lalu sekali jalan tu. Tapi jalan tu memang tak cukup 2 marhalah kalau nak pergi ke Taif daripada Mekah. Hanya dalam 70 km lebih ya, 75 ya. Tapi yang lebih 2 marhalah ni kalau lalu jalan yang Sailul Kabir tu. Sailul Kabir tu kita akan lalu juga, akan singgah, akan nampak miqat Qarnul Manazil. Jalan-jalan sana lah. Yang jalan Nabi lalu biasanya mana? Yang jalan kecil tu lah. Al-Hadah tu. Al-Hadah tu jalan yang Nabi lalu sewaktu Nabi pergi ke Taif. Jadi Wadi Nakhlah ni tengah-tengah antara Taif dengan Ji'ranah tu. Ji'ranah. Dia ada yang baca dengan Ji'ranah, ada yang baca dengan Ji'ranah. Boleh baca dua-dua kot saya rasa. Ji'ranah pun betul, Ji'ranah pun betul. Ji'ranah ni nama perempuan. Perempuan ni satu ketika zaman dulu dia ni pintal benang. Dia jahit dibuka balik. Dah penat-penat buat dia buka balik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebut dalam Quran kisah perempuan ni.
Maka perempuan ni dinamakan tempat tu dengan Ji'ranah kerana kisah perempuan tu. Kalau nak tahu lebih terang, kena pergi umrah dengan saya. Nak terpromote lah. Gora. Saya pergi umrah bulan depan, 20 bulan 8 sampai 31. Baik, ala kulli hal, dia kata sini wajib ke atas dua jin, dua makhluk, jin dan juga manusia. Tadi saya cerita tadi Wadi Nakhlah tadi, jin Nasibi ni sampai nak cerita detik keislaman mereka tu kan. Mereka ni asalnya tujuan untuk apa? Mereka ni diarahkan oleh ketua jin untuk pusing bumi ni dan pantau kawasan bumi ni apa yang pelik, dan datang semula kepada ketua jin ni dan report maklumat, report khabar balik maklumat yang kamu dapat. Sebab dikatakan dalam riwayat bahawa mereka ni sewaktu Nabi diturunkan wahyu, start daripada tu mereka ni tak boleh naik ke langit dah. Kalau naik ni akan dia hantar ataupun ditembak dengan syihabun thaqib, dengan api yang bergelapan, maksud api yang membakar. Kalau kena badan mereka, hancur terbakar. Mereka tak boleh naik dah. Tidak, dulu mereka akses boleh naik ke langit. Nak sampai ke langit yang pertama tu, mereka boleh tengok semua buku takdir kita. Semua buku takdir kita, ketentuan kita, ada buku takdir di langit yang pertama tu, Allah SWT simpan. Jadi mereka ni ada akses, boleh tahu. Sebab dulu mereka ni tugas mereka macam malaikat juga. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir sebut bahawa dulu yang jaga syurga adalah jin. Jaga syurga adalah iblis. Iblis, jin, mereka ni yang jaga syurga. Yang jaga bumi pun jin, iblis. Dulu malaikat tak ada. Asalnya jin, iblis ni yang awal ni, terawal sekali. Dia taat pada Allah. Bumi ni pun, langit, bintang, semua mereka jaga. Semua mereka pelihara. Last sekali kerana keingkaran tu Allah Ta'ala tarik kelebihan tersebut. Allah Ta'ala tarik. Sebab mereka sombong, bila Allah bagi semua, jaga syurga, jaga neraka, jaga bumi, jaga langit, jaga bukit bukau, semua mereka. Semua mereka disebut dalam riwayat macam tu oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kerana itulah Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah dia kata apa? Kenapa dia bila dia tak, Allah Ta'ala tanya dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah Ta'ala kata, pasal apa hang tak mau sujud ketika mana aku suruh? Sujudkan Nabi Adam lah. Dia jawab apa? Tuan-tuan bisa dengar kan? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini adalah kerana macam mana aku nak sujud, asjudu li basharin, takkan aku nak sujud dengan seorang manusia, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta aku daripada api, kamu cipta dia daripada tanah. Kan? Itu alasan dia. Apa beza tanah dengan api? Apa beza? Dua-dua sama je. Yang dia nak bangga dengan api dia, apa yang hebat sangat api banding tanah? Tak ada apa. Bila dilihat ayat ni, rupanya yang dia merasa sombong itu bukan kerana dia diciptakan daripada api, bukan asal penciptaan dia. Dia sombong itu kerana pangkat darjat dia, pangkat yang Allah bagi kat dia sebelum tu. Bila Allah bagi dia jaga syurga, jaga neraka dan sebagainya, dia pula dicipta daripada api, dia rasa kami yang lebih layak jaga syurga neraka. Nampak tak? Kami yang rasa bangga, rasa apa? Rasa kedudukan yang tinggi. Yalah, biasanya orang yang as-sabiqunal awwalun rasa diri dia hebat lah. Kami yang terawal yang jaga syurga, tapi Allah Ta'ala tarik balik sebab keingkaran dan kesombongan mereka ni. Dan sombong sangat, bagi jawatan sombong. Kita macam tu juga, serupa macam iblis kat lah. Bagi jawatan sombong, bila tak ada jawatan jadi baik balik. Begitu. Ya tak? Sebelum jadi YB tu. Okey, dah jadi YB, action kan main. Kalian faham tak ni? Itu biasa. Itu panggil siapa tu? Iblis tu. Panggil iblis. Kan? Aku YB kan YB. Kan contoh. Tak sebut siapa lah, contoh lah tu. Kan? Tapi nak sebut itu tentang iblis. Last sekali Allah Ta'ala hukum mereka tak boleh. Waktu tu masih lagi mereka boleh tahu buku catatan amalan. Buku catatan inilah yang Allah Ta'ala ubah, tokok tambah,
Allah Ta'ala nak tambah umur kat situ, nak tambah rezeki pun kat situ, semua dalam buku tu lah. Dia akan update dalam tu, umur kita, bila kita meninggal, waktu bila, saat bila, sakit apa meninggal, semua dalam buku tu. Maka kita jangan heran bila kita jumpa, kalau kita bertemu dengan tok-tok bomoh, kadang dia tahu nama kita, duduk mana, tinggal kat mana. Sebab maklumat asas tu syaitan dah tahu, jin dah tahu. Dia dah kenal kita lebih daripada tu lagi. Saya tak pernah cerita kisah ni lagi. Ni kisah ni, saya satu hari balik ke kampung. Kampung mak saya. Mak saya ni Allah SWT Muhammad. Di kampung mak saya ni dia ada seorang tu imam ni, di imam masjid, tapi dah sakit teruk dah. Sampai sekarang ni duk sakit teruk. Dia mengajar kafar di imam masjid, bekas imam. Dia ni kalau ikut pangkatnya, dia ni adalah adik kepada abang ipar mak saya. Mak saya punya abang ipar ni adik dia. Kira adik dia lah, adik abang ipar dia. Tapi duduk berjiran. Sebab apa? Mak saya ni yatim piatu. Duduk dengan kakak dia. Kakak dia itulah ialah yang abang ipar ni lah. Duduk sekali. Jadi dia berjiran sebelah. Lama dah mak saya ni dah kahwin. Mak saya kahwin umur 15 awal. Lepas tu keluar pada kawasan, keluar daripada kampung. Lepas tu lamalah putus hubungan ni. Lepas tu mak saya teringat satu hari tu, saya kata mak nak balik kampung. Raya baru ni lah, raya baru lepas. Dalam 2 minggu lepas raya pertama tu kan, masih lagi raya, kita raya sebulan kan. Duduk beraya lah tu, nak pergi beraya. Itu tanya, mak nak balik kampung, boleh? Lepas tu tiba-tiba sebut nama dia ni. Saya tak nak sebut lah nama dia. Kemudian tak ada cadang nak ziarah pun, tak ada cadang nak ziarah dia. Saya nak pergi, nak tunjuk kat isteri saya rumah mak saya membesar tu waktu kecil-kecil. Kat mana kampung ni? Di Lenggong, Tasik Raban, Lebuk, Lenggong. Lepas tu tengoklah rumah bukan rumah pusaka kakak dia lah. Lama dah duduk di situ, tak ada orang dia pun, dah nak runtuh dia pun rumah kan? Sebab anak-anak pun ada rumah masing-masing di Kuala Lumpur dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba sebelah rumah tu panggil, kenal semua jiran, kenal. Dia kata, ni Fauziah ke? Ya. Ni tengok ni, dia kata nama sekian-sekian, tak nak sebut lah nama fulan-fulan kan? Itu imam. Dia sakit tu, ya ke? Lama tak jumpa ya. Mak saya teringat, betul lah lama tak jumpa, rasa nak pergi ziarah. Ada dalam rumah? Ada. Tidak waktu PKP, duduk rumah anak 2 tahun dah. Hari ni baru nak tengok, masuk ziarah tengok. Dia rekod ni, duduk kat katil ni rekod. Tangan ni dia bukan lumpuh, dia macam saraf. Tangan ni kita boleh lipat-lipat, tak ada rasa apa-apa, kosong. Ini repot atas katil, tak boleh buat apa. Berak, kencing apa semua, bini dia yang urus, pergi tandas apa semua. Tapi otak dia masih ingat, masih kuat. Dia kenal lagi. Tapi mata dia tak nampak buta. Mata buta, tangan pun lumpuh apa semua, saraf. Masalah saraf. Kemudian tiba-tiba dia katakan mak saya, "Oh Fauziah ke? Semalam aku mimpi hang." Semalam mimpi, hari tu mak saya datang. Padahal tak balik kampung tu puluhan tahun dah. Nak jadi cerita tu kan. Kemudian dia sebut. Dia kata apa? Dia kata, "Ish, hari tu kan aku dengar ceramah anak hang." Saya lah, bukan orang ni. "Aku dengar ceramah anak hang, sedap lah. Tak bosan lah." Dia kata, "Seronok lah dengar ceramah." Dia cerita lah ceramah di satu tempat tu, satu surau tu. Memang saya pernah ceramah situ sekali. Dalam beberapa tahun lepas. Baru jugalah, dalam 3-4 tahun sebelum PKP. Saya pernah ceramah sekali. Tapi dia ni sakit, bukan 3 tahun. Dia ni sakit dah hampir lebih daripada 8, 7, 10 tahun dah. Jadi, dalam keadaan macam tu, bila dia datang kuliah saya? Dia kata dia dengar. Kuliah saya tu dia dengar. Dia kata tak jemu lah, aku duduk dengar lah daripada awal tu sampai akhir. Dia kata, ni anak ni dah ada sekali ni. Ya ke? Dia seronok lah kan? Tak apalah. Kita tak mau kisah bab tu. Dalam otak saya, dia main ke hari tu? Dalam otak saya. Sebab dia tak ada, memang tak ada hari tu. Memang tak ada. Dia dengar kat mana? Nak kata ada rakaman? Tak ada rakaman. Sebab surat kampung, tak ada rakaman. Saya pun tak fikir apa-apa lah. Last sekali, malam tu lepas Isyak, saya pergi ziarah seorang ustaz. Ustaz ni kawan saya lah.
Masa saya mengajar di Sabah dulu, ulang alik pergi Sabah banyak kali dulu mengajar, dia ni lah yang rapat lah, saya duduk jumpa di Sabah. Saya panggil dia Ustaz Mat Sabah. Dia orang kampung, dia orang Selangor tapi kahwin dengan orang situ. Kemudian dia, bini ni pula anak saudara kepada Tok Imam ni. Dia kenal kat situ kan, pusing. Dia ni juga adalah Ustaz Darul Syifa lah, perubatan Islam. Pergi ziarah rumah dia, saya habang, Ustaz. Dia yang jemput saya ceramah Maulid Rasul malam tu. Saya nak tanya, Tok Imam ni nama sekian-sekian, nak sebut pak saudara dia lah. Nak sebut Pak Su ke Pak Long ke macam itulah. Saya sebut kat dia. Dia tu ada datang tak dalam ceramah saya kuliah? Mana ada, dia kata. Tak ada, dia tak mai. Habis tu dia kata dia dengar ceramah saya, tak mana? Dia tak mai. Dia dah lumpuh lama dah. Hari tu pun dia tak mai, tak ada, dia kata. Habis tu dia dengar ceramah saya kat mana? Waktu itulah dia bocor rahsia cerita. Ustaz Mat Sabah ni lah. Dia kata, kita nak tahu. Anak saudara, dia tahu lah. Kita nak tahu lah. Dia tu kadang-kadang tengah seorang-seorang pun dia boleh bersembang dengan orang. Tapi orang tak ada. Dia boleh bersembang. Kami adalah pergi berubat apa semua, tapi tak nampak tanda-tanda sihir ke hantu jin, tak ada. Kami syak lah, dia kata. Ikut pengalaman kami, syak. Yang dia ni berkawan dengan jin Islam. Kawan dengan jin Islam. Selama dia jadi imam di masjid apa semua ni, memang kadang-kadang ada jin. Dia mai habaq cerita apa yang berlaku, buat apa, dia habaq. Dan dia kata kemungkinan jin Islam tu habaq cerita ceramah balik yang saya ceramah. Tu bila ustaz bila ceramah tak ada orang, jangan risau, ada jin. Tapi waktu tu saya seram lah. Kalau tahu malam tu balik awal dah. Nampak tak? Rupanya malam tu jin mai. Patut tak ramai orang malam tu, jin yang ada. Saya pun tak tahu lah kod yang depan tu yang nampak macam orang pun jin. Saya pun tak tahu. Tu lagi seram. Nampak cerita lagi seram ni. Tapi dia cerita betul lah ni. Jadi jin ni dia boleh report balik dan dia boleh ceramah balik. Tu saya nak sebut tadi. Jin yang nasibiyin ni bila dia merantau semua, dia akan balik, dia akan report balik sebiji-sebiji apa yang dia dapat, maklumat yang dia dapat. Kehebatan jin ni akal depa ni kuat. Boleh ulang balik ceramah kita. Cuma takat ulang tu lah, nak elaborate tak boleh. Itu tak ada kemahiran tu. Dia boleh ulang balik ya. Jadi maksudnya dia tak tengok DVD ke apa, dia dengar jin tu habaq cerita. Ni anak saudara hang, ni nama dia sekian-sekian, dia ceramah. Dia pun ulang balik ceramah tu. Nampak tak? Dia rasa seronok. Tapi dia tak datang dalam majlis tu. Tu yang pelik tu. Yang datang tu siapa? Itu jadi satu persoalan tanda tanya. Tapi dapat tahulah daripada dia. Kata ustaz tu lah, kemungkinan jin Islam. Kemungkinan jin Islam. Sebab dalam kuliah kita jin Islam lah. Jin setan tak masuk dalam ni. Takkan dia nak kuliah ke, dengar kuliah kot. Kan? Jin Islam yang dengar ni. Itu kemungkinan. Baik. Dan last kali mereka masuk Islam waktu di Wadi Nakhlah tu, Nabi Islam kan mereka. Kali kedua Nabi Islamkan jin juga di Masjid Jin yang ada di Mekah pada hari ni. Tu ada peristiwa dia. Maksudnya jin manusia juga digelar mukallaf. Dan seruan Nabi juga, bulughud dakwah Nabi ni dakwah Nabi ni Nabi akan sampaikan juga pada jin. Sampaikan keluar pada jin. Tapi kita wajib tak sampaikan pada jin? Tak wajib lah. Mana kita mampu. Hanya Nabi sahaja. Nabi yang mampu sampaikan dakwah kepada jin. Dalam peristiwa di Masjid Jin yang ada di Mekah pada hari ini, di situlah Nabi sampaikan dakwah, ngajak. Last sekali di ujung tu Nabi tak bagi makan benda-benda yang haram dan sebagainya. Tapi dia minta, kalau tak ada, kalau benda haram kami tak boleh makan, apa yang kami boleh makan? Nabi kata hang boleh makan tulang-tulang saja. Tulang-tulang lah. Maksud ada tulang lebih-lebih tu jin yang makan. Tu yang tulang diharamkan untuk kita gunakan sebagai istinja. Kerana dia adalah ta'amul jin, makanan bagi jin. Makanan bagi jin. Baik. Ini jin Islam lah, makanan bagi jin Islam. Jin kapiak ni tak kisah lah, dia petelan semua. Macam orang kapiak jugalah, dia tak ada kisah. Baik. Apa syarat mukallaf? Mukallaf yang pertama, dia mesti baligh sampai umur. Maksudnya dah umur baligh, wajib belajar ni akidah ni. Wajib kenal Allah Ta'ala. Dah sampai umur baligh, wajib kenal Allah. Maka sebelum dia baligh, kita kena kenal kan dengan Allah Ta'ala ni. Tu yang budak-budak pada sekolah rendah lagi dia belajar sifat 20 tu.
Dia faham tak? Dia tak faham lagi, tapi tak apa, persediaan dia sebelum melangkau umur baligh nanti. Kan duk mengaji sifat 20 tu, wujud, qidam, baqa', dia buat lagu apa semua. Depa bukan faham. Kan tak faham pun maksudnya wujud, qidam, baqa', dalil aqli, dalil naqli, depa tak faham. Peringkat umur sekarang ni pun tak berapa nak faham. Peringkat umur dia orang lagi lah tak faham. Jadi biasalah tu, pelan-pelan. Ilmu ni kita dapat secara tadarrud, sikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, sikit-sikit. Jangan kita sekaligus ambil. Sekaligus memang dia akan muntah sekaligus juga. Contohnya cacawan ni dah penuh, tuang lagi. Tuang lagi, tumpah. Ilmu pun macam tu juga. Macam malam ni insya-Allah tak lama. Hujan pula tu, rasa sejuk-sejuk, ngantuk-ngantuk pula lah. Yang kedua, aqil, yang berakal. Maksudnya dia bukan gila. Bukan gila. Baik. Kalau gila wajib tak belajar makrifat Allah? Tak. Nampak tak? Tapi ada orang mengaji makrifat sampai gila. Gila isim nama dia. Sampai tahap macam tu. Yang ni dah mengarut. Kita mengaji akidah jangan sampai gila. Kita mengaji akidah sampai kita sayang, cinta pada Allah. Bukan sampai dah hilang waras. Sampai ke tahap dia mengaji itu sampai maki Allah Ta'ala balik. Macam cerita yang maki Allah Ta'ala baru ni, sebelum ni. Yang hina Nabi, hina Allah Ta'ala tu kan. Yang kena tangkap tu. Tengok video-video dia tu sebelum-sebelum ni nampak okey lah. Cara pengetahuan tu. Tapi itulah bila mengaji tanpa guru lah puncanya. Punca mengaji tu tanpa guru. Tanpa guru yang tu akan jadi gila. Mengaji jadi gila? Boleh juga. Tapi taklah semua mengaji macam ni insya-Allah okey, tak gila. Di samping kita berzikir, samping kita belajar ilmu Islam ni, yang gila ni apa? Iaitu dia belajar dan berfikir dengan cara dia sendiri. Itu payah. Lalu dia kata yang ketiga, syarat mukallaf balaghathu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dakwah Nabi sampai kat dia. Maksud ada orang tak sampai dakwah Nabi? Ada. Kalau orang tu duduk jauh daripada umat Islam dan manusia makhluk. Contohnya dalam hutan contoh. Tu contoh kalau wujud. Tapi zaman hari ni zaman maklumat terdedah, tak ada. Semua orang dianggap sampai dakwahnya. Termasuk orang kafir, sampai dakwahnya. Yang penting sampai dakwah tu. Kerana itulah yang Allah Ta'ala akan azab atau tak azab. Sampai dakwah tersebut. Dakwah ni maksudnya apa? Islam tu sampai pada dia. Dakwah Islam sampai pada orang tersebut. Macam yang saya sebutkan sebelum ni, Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni sepakat di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini selamat daripada azab api neraka. Berdasarkan dalil daripada Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab mereka itu sehingga kami mengutuskan kepada mereka itu rasul. Mengutuskan rasul ni penting. Kalau tak utus rasul, mana mungkin kita dapat bersyariat macam hari ni? Nak solat macam mana kalau tak ada rasul, tak ada nabi? Mustahil kita boleh bersyariat tanpa ada rasul. Jadi syarat penting dalam beriman mengikut syariat mesti sampai dakwah. Kalau kata Syekh Syamashad, amma man lam tablughu da'watu falaysa mukallafan. Kalau tak sampai dakwah, dia bukan mukallaf. Maksudnya Ahlul Fatrah tu tak sampai dakwah. Dakwah Nabi Isa dah meninggal. Dakwah dia, syariat dia dah tamat. Nabi Muhammad belum lahir. Jarak tempoh tu 500 tahun. Tempoh 500 tahun tu, senggang tu, period yang kosong tu, ada ramai yang hidup, makhluk ni hidup di antara zaman tu, yang macam-macam sembahan mereka, macam-macam agama mereka. Mereka ni semua selamat pada azab api neraka? Ya, semuanya selamat. Wa ma kunna mu'adzibin. Termasuklah ibu dan ayah Nabi sehingga kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka juga tergolong daripada tempoh Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Tu yang kita tak hina mak ayah Nabi, tak boleh kata masuk api neraka. Jangan kata mak ayah Nabi, sampai tok nenek Nabi yang atas. Semuanya adalah Ahlul Fatrah. Selamat daripada azab api neraka. Walau apa jua agama mereka sekalipun. Selamat. Sebab apa tak ada Nabi, tak ada Rasul? Kalau tidak, nanti dia akan hasan dengan Allah Ta'ala. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut satu ayat. Wa rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kami hantar Rasul untuk berikan khabar berita gembira dan juga kegurunan
memberi amaran dan juga dan suruhan, li'alla, pasal apa kami hantar rasul ni? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya mereka tak beralasan lagi di hadapan Allah nanti di akhirat kalau aku dah hantar kepada mereka rasul. Tak ada alasan dah. Dulu tak solat pasal apa? Tak ada nabi pun sahabat. Mana pula tak ada nabi? Tu guru ulama kitab Quran, hadis, fiqh semua duk ada, orang duk mengaji ni. Apa alasan lagi? Nabi tak ada. Nabi dia utus dah. Nampak tak? Nabi dah ada. Dakwah Nabi sampai pada kita semua. Nampak tak? Jadi tak ada alasan lagi dah. Tak ada alasan. Alasan lagi apa dengan Allah? Kan? Baik, itu maksud. Itu ada syarat yang ketiga. Syarat yang keempat iaitu salamatul hawas. Syarat mukallaf yang keempat, dia sempurna ataupun sihat segala panca inderanya. Panca indera yang mana yang sihat? Iaitu mata dan telinga. Mata dan telinga. Mata dan telinga. Salamatul hawas, mata dan telinga. Sihat panca indera yang diambil berat oleh syarak dua saja, mata dan telinga. Sebab itu adalah punca ataupun saluran nak sampai ilmu. Kalau kita tak nampak tapi kita boleh dengar, maka kita masih lagi mukallaf. Kalau kita tak dengar tapi kita masih lagi boleh nampak, tak, orang kata tak buta lah, maka kita masih lagi mukallaf. Tapi kalau kita buta, dalam masa sama kita pekak pun kita juga, buta pun kita juga. Jadi nak sampai ilmu tu kat kita macam mana? Tata cara nak semayang macam mana? Orang tindah terangkat bagi dia segala taklif. Tak ada taklif dah. Jadi maksudnya, kalau orang yang tak ikut syarak ni, kalau dia rasa diri dia tak wajib daripada perintah-perintah Allah Ta'ala, mesti tergolong daripada empat ni. Sama ada dia tak baligh, ataupun dia gila, ataupun dia Tarzan duduk dalam hutan. Nampak tak? Ataupun yang ketiga, dia ni sama ada buta ataupun pekak. Tu je. Kita tengok kan, ada orang tak pakai tudung kan, tak tutup aurat. Antara tiga lah. Husnudzan lah. Sama ada dia ni apa? Dia ni tak baligh, budak-budak lagi. Nampak macam rupa budak-budak kan. Ataupun yang kedua, gila. Tu lah kan. Orang gila dia tak pakai tudung ni. Nampak tak? Dia kata saya tak gila. Kalau macam tu Tarzan aku. Tarzan apa? Saya duduk Sungai Petani. Contoh. Kalau macam tu kalau bukan Tarzan tu, kalau macam tu pekak dan juga buta lah. Celik ni. Mata pula, mata lawa pula tu. Biru-biru pula mata kan. Telinga pula. Jadi yang tak pakai tudung macam apa? Mukallaf. Ada 4 syarat ni semua mukallaf. Perintah Allah Ta'ala wajib kat atas diri dia. Wajib kena tutup aurat. Kita kena ajak anak-anak kita kenan. Nak tahu baligh tak baligh, yang penting tu nombor satu, baligh tu. Tanda-tanda baligh tu. Kadang budak-budak pun tak tahu. Kita kena ajak dah benda tu. Tapi kita ajak dalam hari ni benda-benda lain, benda pelik-pelik. Yang tak ada kaitan dengan benda tu. Sedangkan dia pun nak menginjak ke umur dewasa. Start umur 10, 9 tu kena ajak dah. Tanda-tanda baligh ni. Kerana start pada tu dia tanggung dosa-dosa dia. Dia tanggung semua taklif syarak. Dia wajib semayang macam biasa. Dan kita tak ada sangkut paut dah dengan dia. Kan? Itu maksud dia. Baik. Jadi dia kata, tu dalam kitab ni ada satu disyarahkan oleh Syekh Hasan Mashad. Dia bagi ayat Quran yang saya sebutkan tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dia kata fa ahlul fatrati najun. Dia kata ahlul fatrah semuanya selamat, najun, selamat daripada azab siksa daripada Allah. Ada yang gamak ceramah dalam kuliah apa semua, dia kata apa? Mak ayah Nabi masuk neraka dan sebagainya. Baik, ini antara orang yang celupa mulutnya. Dia kata tak, kita kena berlapang dada, ni khilaf. Tak ada khilaf. Ulama yang sebut masuk neraka ni hanya sebilangan kecil sahaja. Sebilangan jumhur semuanya, antaranya Imam As-Sayuti karang kitab pasal Najati Abawain Nabi SAW, selamatnya mak ayah Nabi pada api neraka. 3-4 buah kitab nak bagi tahu apa pentingnya benda ni, bahawa jangan celupa mulut kita sehingga kita menghina mak ayah Nabi SAW. Dia kata amma ma warada fi ta'dibi ba'dihim fa inna akhbaru ahadin la tu'aridul qat'i. Dia kata ta'dib ni apa? Ta'dib ke ta'zim? Dia kata ada riwayat. Yang ni banyak mereka duk guna ni. Syekh Hasan Mashad ni dah faham dah. Zaman dia pun penuh dengan orang jenis macam ni.
Zaman dia ni adalah zaman baru lagi sebenarnya. Pada tahun 1960-an. Dia meninggal pun lebih kurang tu lah zaman tu. Maksudnya dah ada pada zaman dulu 1960-an 70-an dulu yang membawa aliran ni. Aliran yang mengkafirkan ibu dan ayah Nabi. Dah ada dah. Dia kata ada pun mereka yang berhujah beberapa hadis berkenaan tentang azab sebahagian daripada golongan-golongan ni yang disebutkan ni, fa innaha akhbaru ahad. Dia adalah hadis-hadis yang bersifat ahad. Ahad ni maksudnya apa? Riwayatnya tunggal. Riwayatnya sedikit. Dia kata riwayatnya sedikit, tak banyak, sikit sangat. Dia riwayat tu walaupun sahih pun pada sudut sanad dia sahih, tapi dia riwayat ahad, bukan sampai ke mutawatir. Dia kata la tu'aridul qat'i. Dan benda tu dia kata la tu'aridul qat'i, dan tidak boleh bercanggah dengan benda yang qat'i. Qat'i ni ayat Quran tadi yang Allah abang. Ni kaedah utama dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan sesekali menyeksa dan mengazab kepada orang yang kami tak hantar kepada mereka utusan rasul. Jadi kalau dah tak hantar nabi dan rasul, senggang tu, kami tak kena azab. Dia jelas, ayat Allah jelas. Kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan ahlul fatrah ni dia azab, disiksa, maka hadis-hadis tadi sama ada perlu ditolak atau ditakwilkan. Tapi lebih ringan kita takwil lah. Ulama tak tolak sebab dia hadis yang sahih. Contohnya apa? Contoh hadis yang seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, mana ayahku? Ayah dia dah meninggal dah. Ayahku sekarang ni di mana? Syurga ke neraka?" Nabi jawab apa? "Abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayah kamu kedua-duanya dalam api neraka Allah. Sudahlah. Nak jawab apa? Abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayah kamu dua-dua dalam api neraka. Ayah dia dalam api neraka. Ayah Nabi pun Nabi kata masuk api neraka juga. Ni Nabi abang ni. Hadis ni dalam riwayat mana? Riwayat sahih Muslim. Jadi seolah-olah bercanggah dengan ayat Quran tadi. Nampak tak? Kan? Bercanggah dengan ayat Quran tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Satu ayat Quran tu. Baik, ya. Baik, jadi bercanggah dengan ayat Quran tadi. Macam mana kita nak buat? Nak tolak hadis Sahih Muslim? Kita tak tolak sebab dia hadis yang sahih. Tak kira orang kata, "Oh, ustaz bawa aliran menolak hadis sahih." Nampak tak? Ni kecoh ni, kan? Tapi ulama kata, tapi kata Syekh Hasan Mashar, kalaulah berlaku antara keduanya, dia kata sini, kalaulah berlaku percanggahan, la ta'aruda ma'al qat'i. Kalaulah berlaku percanggahan dengan ayat Quran tadi, ada hadis seolah-olah macam Nabi sebut, orang ni masuk neraka, mak ayah Nabi masuk neraka. Kalau bercanggah dengan ayat Quran dengan hadis ni, maka yang kita kena tarjihkan adalah ayat Quran tu lebih utama. Sebab dia bersifat qat'i, berbanding hadis tadi hanya bersifat hadis ahad. Hadis ahad ni riwayat yang tidak sampai ke tahap mutawatir. Jadi tak dapat tidak, kita kena takwil. Kalau kita tak tolak, kita kena takwil. Itu sebab ulama takwil. Takwil apa? Abi wa abaka finnar. Ayah aku dengan ayah kamu dalam api neraka. Abun, ayah, dalam istilah orang Arab tidak semua merujuk kepada ayah kandung. Faham tak ni? Tak semua bila sebut abi, ayah, tidak merujuk kepada semata-mata ayah kandung. Habis itu dia juga istilah juga diboleh diletakkan pada datuk dan bapa saudara. Datuk dan bapa saudara. Ayah juga boleh kita letak pada datuk dan bapa saudara. Bukan bapa kandung saja. Nampak tak? Nak kata zaman dulu rapat tu dengan datuk, dengan pak saudara sampai dipanggil ayah. Macam yang seorang yang duduk tengah kawat jatuh rebah tu kan, datang bapa dia kan, dalam mula-mula orang kata bapa dia rupanya pak saudara, dia anak yatim piatu. Dia anak yatim piatu. Jadi yang sampai dia berlari kejar anak saudara dia ni
Kan dia jaga anak saudara pada umur 3 bulan. Nak kata bapa saudara jaga anak saudara pada umur 3 bulan. Dia yatim piatu. Maksudnya sayang tu lebih daripada anak lagi. Maksudnya boleh berlaku bapa saudara sayang lebih pada anak. Macam Abu Talib sayang kepada Rasulullah, lebih pada anak lagi. Lebih pada anak. Jadi dalam istilah orang Arab juga, bapa boleh digunakan pada bapa kandung, bapa saudara dan datuk. Datuk. Dalilnya apa? Dalil Quran juga. Dalil Quran. Siapa kata tak ada? Dalam Quran. Dalam Quran surah Baqarah ayat 133. Allah Taala cerita tentang Nabi Yaqub alaihi salam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ceritanya adalah Nabi Yaqub ni bila saat dia dekat dengan ajal kematian, dipanggil, dikumpulkan anak-anak dia datang. Kita macam tu dah, dekat-dekat nak meninggal tu seru anak-anak pekat balik. Dipanggil semua anak dia datang dekat dengan dia. Dia takut ajal dia nak sampai, lalu dia tanya satu soalan sebelum dia meninggal. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah selepas kematian ayah ni lepas ni? Abah nak tanya, kalau abah mati ni, hampa sembah apa lepas pada ayah mati ni? Nak pastikan anak-anak ni tidak kembali kepada ajaran murtad daripada Islam, syirik pada Allah Ta'ala. Tak naklah anak-anak macam tu. Sebelum mati ayah dia tanya, Nabi Yaqub tanya, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kamu akan sembah setelah ayah meninggal nanti? Dia jawab, semua anak-anak ni jawab, bagi perjanjian. Na'budu ilahaka. Wahai ayah, kami akan menyembah, beribadah kepada Tuhan kamu. Kemudian wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayah kamu. Tuhan kepada ayah-ayah kamu. Siapa dia Tuhan ayah-ayah ni? Siapa dia? Wa ilaha abaika Ibrahimah wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida, Tuhan yang satu. Kemudian wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya menyerah diri dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan Islam wahai ayah. Kami tak akan murtad daripada ajaran agama yang asal. Jadinya depa bagi saya nak sebut ni kat mana? Wa ilaha abaika. Nabi Yaqub ni anak siapa? Ya? Nabi Ishaq. Aywa. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak siapa? Nabi Ibrahim. Abang Nabi Ishaq Nabi Ismail. Dalam ayat itu disebut wa ilaha abaika, Tuhan ayah-ayah kamu. Ibrahim dengan Nabi Yaqub kaitannya apa? Ibrahim dengan Nabi Yaqub datuk tok dia, tok Wan, betul tak? Sebab bapa dia Nabi Ishaq. Ibrahim wa Ismaila, Nabi Ismail dengan Nabi Yaqub kira macam mana? Bapa menekan, betul tak? Ismaila wa Ishaqa. Ishaq siapa dia? Bapa dia sendiri. Tengok susunan dia. Dia mula dengan tok Wan, pak saudara, kemudian bapa kandung. Tapi Allah tak ada istilahkan wa ilaha abaika, jamak tu. Jamak bagi abun. Bapa kamu. Merujuk pada siapa? 3 orang tadi. Datuk, pak saudara dan pak kandung. Maksudnya abun juga, ayah juga diistilahkan kepada bapa saudara. Nampak tak? Itu sebab ulama takwilkan tentang Nabi Ibrahim, iaitu Azar, yang dikatakan bapa dia. Ada ulama kata bukan bapa dia, tapi bapa saudara dia. Nampak tak? Jadi nak sebut bahawa kalau berjumpa dengan hadis yang begini macam ni, tak dapat tidak kena takwil. Yang Nabi kata abi wa abaka finnar, ayahku dengan ayah kamu dalam api neraka. Adakah semesti bapa kandung? Tak. Mungkin bapa saudara, Abu Lahab ke? Betul tak? Kan Abu Talib ke contohnya, atas riwayat yang masyhur, contoh merujuk kepada bapa saudara. Apa masalahnya? Bukan bapa kandung. Nampak tak? Bapa saudara dia semuanya mendapati dia dalam keadaan Rasul. Dapat dakwah seruan Nabi dah. Abu Lahab tu Nabi seru dah dakwah, betul tak? Abu Talib dapat seruan dakwah Nabi dah. Bapa dia dengan tok wan dia Abdul Muttalib mana dapat seruan Nabi lagi? Seruan Islam tak dapat lagi. Nampak tak? Tu kaedah dia macam tu, kita faham.
Itu kita kata Syekh apa, dia kata, ataupun dia kata kalau ada pun yang dia azab. Contoh saya sebut tadi seorang orang Arab jahiliah namanya Abdullah bin Jud'an yang dia azab dalam api neraka. Contohnya dia azab daripada api neraka. Contoh yang kedua, di zaman jahiliah juga, zaman jahiliah dulu, antara senggang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ada seorang lelaki namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, dia inilah yang orang pertama yang bawa berhala ke tanah Arab, ke Kaabah tu. Daripada berhala tu beranak jadi 360 berhala. Amru bin Luhai ni, Nabi kata apa? Aku lihat pada satu malam waktu Isra dan Mi'raj, aku lihat Amru bin Luhai ni dipusingkan, dipanggang dalam api neraka sehingga terheret dia punya isi perut dia. Tali perut tu berbelit-belit diri dia sendiri dalam api neraka. Amru bin Luhai. Jadi ini contoh beberapa orang individu, Abdullah bin Jur'an, Amru bin Luhai, kan mereka duduk di antara dua zaman Ahlul Fatrah. Kenapa ada hadis tu yang cerita mereka kena azab, nak kena tolak kan? Kata Syekh Hasan Al-Mashad, kemungkinan juga yang kena azab tu wadzalika li hikmatin ya'lamuha Allahu azza wa jalla. Kita tak tahu apa hikmah Allah Taala azab depa. Dalam ramai-ramai tu Ahlul Fatrah tu, depa berdua pula yang kena azab. Ada sebab tak? Mungkin ada sebab tertentu. Macam contohnya Abdullah bin Jur'an, dia tak beriman hari kiamat, hari akhirat contohnya. Orang nak jahiliah beriman semua, dia seorang tak mau beriman. Kerana hikmah macam tu kot. Amr bin Luhai, kerana dia bawa berhala, dia orang yang bawa berhala tu lah yang beranak menyesatkan orang Mekah ke semuanya. Nampak tak? Dia punca segala-galanya, kerana itu Allah azab dia. Nampak tak? Kita tak tahu apa hikmah dia. Tapi hakikatnya secara kaedah umumnya, yang Ahlul Fatrah semuanya selamat pada api neraka. Ada periwayat yang macam cerita tadi, riwayat yang ahad. Kalau bercanggah dengan hadis ayat Quran tadi, jelas lah. Baik dah. Okey, itu panjang cerita dia. Cerita pasal Ahlul Fatrah saja. Sebab dia ada kaitan dengan mukallaf. Mukallaf tak mukallaf. Kalau sampai dakwah mukallaf, tak sampai dakwah tak mukallaf. Itu saja. Baik. Okey, selesai. Kemudian dia kata, apa yang kita wajib belajar kat atas mukallaf ni apa dia? Ma'rifatullahil aliyyi fa'rafi, iaitu ma'rifatullah, mengenal Allah al-ali, yakni yang tinggi, bil manzilah. Nampak tak? Tinggi kat sini bukan tinggi tinggi apa? Kedudukan ataupun ada tahap ketinggian, bukan. Kata Syekh Jamal Faruq, dia kata uluhu ta'ala ulu manzilati wa makana. Kedudukan tingginya Allah, tinggi kedudukan dan juga pangkat dia. Itu sahaja. Li'annahu ta'ala munazzahun 'anil makani. Allah Ta'ala suci daripada segala tempat. Allah tidak bertempat, tidak duduk di tempat, tidak berhajat pada tempat, dan tidak bertenggek di atas tempat. Jangan faham macam tu. Wa ma yastalzimu jismiyati wal huduth, dan apa sahaja yang berkaitan dengan jisim dan juga benda yang baru. Baik. Kemudian dia kata, apa maksud makrifah? Di sini kena faham. Ada ulama kata Syekh Jamal Faruq juga dalam hasyiah ni ada tak? Dia ada kot dalam hasyiah ni. Beza antara makrifah dengan ilmu. Makrifah dengan ilmu. Baik. Ada dalam ni. Saya kena tengok balik. Tak apalah. Nanti kita tengok kemudian. Kalau sempat kita ceritalah. Baik. Dia kata sini, wajib kat atas mukallaf mengenali Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fa'rafi, maka kenalilah Allah. Wajiblah kamu kenal Allah. Apa maksud makrifah? Makrifah dengan ilmu ni sama ke maksud? Kata Syekh Ad-Dardi dalam syarah dia kata, wal ma'rifatu wal ilmu bi ma'na wahidin ala sahih. Makrifah dengan ilmu, makrifah tu dengan ilmu adalah maknanya sama, mengikut pendapat yang sahih dan kuat, sama. Kalau sebut makrifah maksudnya ilmu, kalau sebut ilmu makrifah. Ilmu kita nak mengenali Allah, kita kata apa? Ma'rifatullah. Macam mana?
Kalau kita nak kenal Allah, alim tu, aku tahu. Ilmu kita tahu. Ilmu makrifah adalah merujuk kepada apa dia? Apa maksud ilmu ni? Nanti saya tulis depan ya. Saya tulis. Nak bagi senang faham. Ilmu ni apa? Ini paling penting ni. Ta'rif ni penting. Ta'rif bagi ilmu dan makrifah. Iaitu ilmu adalah huwal ilmu cabut cepat boleh okey tak berdiri dah senang. idrakun jazimun mutabiqun al waqi' nashi'an an dalil. Al mutabiqu lil waqi' nashi'an an dalil. Al mutabiqu lil waqi' nashi'an an dalil. An dalil. idrakun jazim al mutabiqu lil waqi' nashi'an an dalil. Saya pecahkan pada 3. Ada 3 benda yang penting dalam makrifah, kenal Allah ni. Mesti ada 3. Pertama, idrakun jazim, iaitu sesuatu pengetahuan yang kita i'tiqadkan dengan pasti dan jazim, putus. Jazim ni apa? Jazam maksudnya putus. Maksudnya tidak ada sebarang syak dan keraguan dalam i'tiqad kita. Kita kenal Allah Ta'ala tu Esa. Yakin dah? Yakin. Jazam dah? Jazam. Putus dah? Putus. Seperti mana bila Rabbah, bila orang seksa kot mana pun dia akan sebut Ahad. Maksudnya jazim. Hang putus potong badan aku 15 sekalipun, 20, 30, 300 pun cincang pun, tetap aku akan mengesakan Allah. Sebab apa? Sebab i'tiqad dia adalah kuat dan kukuh. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Ini tahap makrifat para sahabat. Sahabat dia kata, Sayyidina Ali kata apa? Kalau dia singkap penutup, penghadang. Ghita ni maksudnya ada pendinding. Kita hari ni tak nampak lah Allah Ta'ala, tak nampak zat Allah, tak nampak. Ada ghita. Kata Sayyidina Ali, kalau disingkap ghita penutup sehingga boleh nampak Allah, boleh dilihat Allah Ta'ala ni dengan mata kepala kita ke, dengan diri kita sendiri, dengan yakin, ainul yakin contohnya. Dia kata apa? Mazdatu yaqina. Tak bertambah pun yakin aku berbanding sebelum tu. Sebelum aku nampak dengan lepas aku nampak tak bertambah. Macam itulah keyakinan aku. Ingat, ni dia punya apa? Tahap yakin tu. Kita lain. Bila dah nampak baru yakin, tak nampak tak yakin lagi. Nampak tak? Tak nampak tak yakin lagi. Ya ke Ustaz? Contohlah kan? Ya ke? Betul ke? Dia kata betul. Kan? Kata tak nampak, tak jelas. Kita nampak depan mata tu pun masih lagi tak percaya lagi. Macam tu juga. Jadi itu beza keyakinan para sahabat dengan keyakinan kita. Beza. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW balik dari Isra' dan Mi'raj, dia kata apa? Walau kana ab'adu dhalika la saddaqtuhu. Kalau jauh daripada tu pun aku percaya. Nampak tak? Ini kau ingat jazim. Para sahabat Nabi, nilai iman tu, kata nilai iman Abu Bakar tu, kalau law wuzina ibani Abi Bakrin bi imani ahli al-ard, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, akan berat iman Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Nilai keyakinan dia, jazam dia tinggi, keyakinan dia cukup tinggi. Faham tak? Sayyidina Ali pun kata, kalau dibuka disingkap tak bertambah yakin. Awak depa nampak ke syurga neraka? Tak nampak.
Tapi yakin tu seolah-olah macam nampak dah. Yakin tu seolah-olah macam nampak. Nampak dah? An ta'budallah ka'annaka tarah. Ini maqam apa? Musyahadah, syuhud terus. Ini sangkut paut dia dengan apa? Dengan tasawuf. Tu di ujung kitab ni dia letakkan bab tasawuf. Maqam syuhud, maqam musyahadah. Sebab ada kaitan dengan ni, dengan yakin, idrakun jazim ni. Bila kita mengaji yang akidah, kita kena yakin 100%, tak kurang sikit pun. Nampak tak? Di situlah kita panggil idrakun jazim. Baik, dah kita dah kukuh, kuat dah, putus dah, tak lari dah. Maka mai ke nombor 2, al-mutabiqu lil waqi'. Yang kita kenal itu mesti sesuai dengan realiti. Dengan apa? Hakikat sebenar. Nampak tak? Kalau orang yang kata saya yakin apa? Yakin ada Tuhan selain daripada Allah. Itu bukan. Mana ada Tuhan selain daripada Allah? Tak wujud pun Tuhan selain daripada Allah. Betul tak? Kamu yakin dengan benda yang mustahil. Benda yang tak wujud dan mustahil akan wujud. Faham tak ni? Itu dah tak mutabiqu lil waqi' dah. Nampak tak? Saya yakin Ustaz, di atas muka bumi ni ada satu istana tingginya 500 km. Contohnya, tinggi dia 500 km. Sudah dah. Tinggi 500 km. Sampai ke mana tu? Sampai ke Arash apa? Nampak tak? Masalahnya mutabiq lil waqi' tak? Ada tak tu? Wujud tak? Terjadi tak? Berlaku tak? Berlaku ke tak berlaku? Tak berlaku. Tak berlaku macam mana? Nak i'tiqad. Benda tak sesuai dengan mutabaqah, dengan waqi', realiti yang ada. Dengan hakikat. Waqi' di sini dengan makna haqiqatul amr, iaitu hakikat yang sebenar. Ajaran orang sesat, puak-puak yang sesat ni, yang sembah berhala, depa yakin, depa ada idrakun jazim. Tapi idrakun jazim mereka terhadap i'tiqad mereka yang batil itu. Adakah itu kita panggil makrifat? Tak. Dia mesti betul. Yang kita i'tiqad yang yakin itu mesti i'tiqad yang benar, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Itu sebab mengaji akidah ni penting, dan pilih aliran tu sangat penting. Hari ni solat Jumaat, saya pun tak tahu kan. Depa sebut di Facebook lah, tag nama saya kat Facebook. Dia jawatan mufti negeri Perak, kita keluarkan khutbah. Saya pun tak tengok pun khutbah tu, tak tengok pun kan. Sibuk kan, dah tengok kan. Saya pun tak bukan jarang saya bukan imam baca khatib kat sana. Jadi tak pernah baca khutbah mah, bukan tak pernah baca khutbah, biasa. Tapi dah mau lah tak baca khutbah. Disebut dalam khutbah tersebut kita punya pendirian prinsip ataupun kita punya pendirian kita di negeri Perak, akidah kita adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Disebut jelas dalam khutbah tersebut. Ini adalah kita punya ikutan kita, prinsip kita. Yang pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, jelas. Nombor 2 fiqh, di antara mazhab yang 4. Kalau di Malaysia mazhab rasmi Syafi'i. Tasawuf kita, tasawuf jalan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Jelas dalam tu kita sebut ini aliran yang kita suruh manusia untuk ikut. Faham tak? Kenapa Syafi'i je, mazhab lain tak boleh? Boleh, mazhab lain pun tak ada masalah. Tapi mazhab kita kat Malaysia, kebiasaan dia semua Syafi'i, nak kata apa? Tapi dia berkata, alah, bayar zakat tak ikut Syafi'i pun. Dia kata, bayar zakat tak ikut Syafi'i pun. Ini masalah orang tak faham. Ni orang jahil ni. Jahil ni payah kita nak terang ni. Tuan-tuan, mazhabul awam, mazhabu muftihi. Mazhab orang awam adalah mazhab muftinya. Kalau sesuatu mufti keluarkan satu hukum, dia ambil daripada mazhab lain, dia jadikan sebagai fatwa, dia bukan pendapat mazhab lagi dah. Dia pendapat mufti tu. Tuan-tuan negeri Kedah, mufti tuan-tuan mufti Kedah ha? Mazhab tuan-tuan apa? Syafi'i. Bukan, mazhab tuan-tuan mazhab mufti. Jika ada sesuatu masalah yang diputuskan oleh mufti, maka mazhab kita dalam masalah itu adalah mufti. Tapi kalau mufti tak sebut, contohnya tuan-tuan solat, tuan-tuan buat main ibadat solat hari ni, mufti tak sebut pun, ikut ya Syafi'i yang ada tu, okey dah. Nampak tak? Maka mazhab tuan-tuan dalam bab solat Syafi'i lah. Nampak tak? Tapi dalam permasalahan tertentu, bab zakat, bab wakaf ni pun terpaksa kadang-kadang guna mazhab lain. Contoh, beberapa tanah yang tak boleh digunakan lagi dah, yang terbiar kosong, tapi diwakafkan. Nak buat macam mana? Tanah ni kekal wakaf, maka terpaksa mengambil pendapat mazhab Hanafi, iaitu menggunakan kaedah istibdal.
Ganti tanah tu dengan tanah yang lebih komersial. Nampak tak? Yang lebih menguntungkan. Nampak tak? Istibdal dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Nampak tak? Tapi adakah kita ni ikut mazhab Hanafi? Tak. Kita ikut mazhab mufti. Jadi dia bukan lagi pendapat mazhab lagi dah. Dia adalah pendapat mufti tu sendiri. Kita tak faham tu. Kita kata, alah kalau pergi Mekah pun kalau sentuh orang waktu tawaf tu tak batal wudu pula. Itu mazhab mufti. Dah diputuskan begitu. Tabung haji dah diputuskan dalam muzakarah tabung haji. Siapa yang pergi ke Mekah tawaf tersentuh tangan dengan sesiapa yang bukan mahram tak batal wudu. Adakah kita ikut mazhab Hanafi dan Maliki dalam masalah tu? Tak. Kita mengikut mazhab mufti kita. Nampak tak? Beza tu. Dalam masalah yang tertentu kita ikut mazhab mufti. Tapi dalam masalah yang lain yang mufti tak sentuh, maka kita ikut mazhab yang kebiasaan yang kita buat sebelum ni. Baik, jadi maksud jangan campur aduk mazhab lah, tu lah. Orang awam tak boleh kalau kita nak ambil petik. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i membenarkan kita mengambil satu pandangan, tapi atas diri kita sahaja. Tak boleh fatwakan pada orang lain. Maksudnya kita rasa nak ambil pandangan ni lah dalam masalah ni untuk diri kita, maka tak boleh kita fatwakan kepada orang. Jadikan fatwa pendapat Syafi'i pula, tak boleh kan? Kalau contoh saya pegang isteri saya sebelum nak pergi solat tu, saya ambil ada pandangan saya, tapi saya tak boleh hasut orang suruh ikut cara saya, tak boleh. Senyap-senyap lah, jangan duk habang kat orang. Ni kalau ada sentuh bini dah habang kat orang, buh dalam Facebook, buh kat story, nampak tak? Anak abang pun anak abang yang alim kan? Kalau kita rasa kita nak ikut satu pendapat, kita rasa betul, silakan kalau kita alim kan? Tapi itu aliran kita. Jadi akidah pun ada aliran. Jadi kita nak pilih aliran mana? Nanti kita pilih aliran Syiah, kita i'tiqad yang jazim pada akidah Syiah, macam mana? Nampak tak? Adakah jadi makrifat? Tak jadi makrifat. Jadi makrifat tu. Bukan makrifat, makrifat. Baik, jadi muhtabiqan lil waqi', nasyi'an an dalil. Maka makrifah tadi mestilah puncanya daripada dalil. Mesti dibina dengan dalil. Mesti ada dalil. Dalam akidah, maksudnya yang nombor 3 ni dia nak bincang tentang masalah hukum orang bertaklid dalam akidah. Dalam bab fiqah wajib taklid. Muqallid dalam fiqah adalah kita ni semua lah muqallid. Kita muqallid, kita bukan mujtahid. Muqallid saja, mengikut pendapat ulama-ulama yang mujtahid. Kita panggil muqallid. Apa maksud taklid? Disebut oleh Imam Ad-Dardir dalam syarah dia kata apa? Saya tak perlu tulis lah, tuan-tuan dengar ya. Taklid, apa maksud taklid? Kita sebut taklid buta. Taklid tu apa maksudnya? Kalau kita minta orang tu terang, apa maksud taklid? Taklid tu adalah al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin. Memegang sesuatu pendapat orang lain tanpa sebarang dalil dan hujjah. Maksudnya ikut dia. Tu maksudnya. Fahamlah ni? Maksudnya al-i'tiqadul jazim, kata Imam Ad-Dardir, i'tiqad yang kukuh dan kuat, al-mutamassaku fi yang dipegang tu, akidah yang dipegang tu, bimujarradi qaulil ghair, semata-mata kata orang. Bukan dalil yang dia cari, dia kata orang. Allah Ta'ala ni ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala tak? Tak ada. Mana hang tahu? Tu Ustaz Amir kata. Dia kata, oi, Ustaz Amir pula dah. Itu ikut Ustaz Amir? Ikut dia. Dia kata tu. Jadi ikut orang. Jadi iman orang taklid ni ada perbincangan. Dan dalam masalah orang yang muqallid ni, dalam bab akidah ni, macam mana kedudukan dia dalam Islam? Kafir ke? Iman dia sah ke tak sah? Ke macam mana? Tetapi kok mana pun, iman orang yang taklid ni, dalam matan Jauharah pun tak silap saya ada sebut, iaitu dia, orang macam ni tidak selamat daripada apa matan, lupa dah. Lama dah baca kitab tu tapi berhenti mengajar di satu tempat tu. Lupa terus matan tu. Iaitu min ribq, bukan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah. Dia punya matan itu lupa. Tengah-tengah malam dia mengantuk pula, nak ingat. Iaitu dia kata apa? Orang yang
yang tidak bertaklid, orang yang bertaklid, iman dia itu lam yakhlu min tardidi. Cantik. Nampak tak? Imanuhu lam yakhlu min tardidi. Okey, iman orang yang taklid tidak sunyi daripada keraguan. Tardid ni apa? Iman orang taklid ni, dia punya problem, masalah dia adalah, kalau walaupun ada khilaf sama ada dia kafir ke, beriman ke, tak beriman ke, fasik ke, yang ni ada perincian dia, tapi bukan masa ada hari ni lah kot. Tetapi ala kulli hal, kata ulama, orang yang taklid semata-mata tanpa ada sebarang hujah, iman dia ni lam yakhlu, tidak sunyi, tidak lari, tidak boleh lari daripada tardi, keraguan. Contohnya, orang yang diikut tu, kalau ditarik balik kata-kata dia, dia nak buat apa? Awalnya diikut, tiba-tiba kau tu tarik balik, sudah dah. Dia kata, kalau macam tu aku pun tarik balik ya. Sudah. Macam mana iman macam tu? Maksudnya iman itu ada taraddud, kadang tarik, kadang tak tarik. Ni jenis apa? Macam lalang tau, lalang. Tumbang sana, lagi tumbang ke sini, lagi dia ikut angin. Nampak tak? Kalau orang tu beriktikad dengan iktikad yang lain, dia pun ikut yang iktikad yang lain. Sebab orang tu yang kita ikut, kita ikut dia. Segala apa yang dia buat, dia berubah, kita pun berubah. Faham tak? Akidah tak boleh, kita tetap macam tu. Kita jangan berubah. Walaupun orang yang berubah, walaupun seluruh makhluk berubah, yang penting kita tak berubah. Yang penting kita tak berubah. Kalau seluruh makhluk berubah, bahawa mereka tak beriman pada Allah, takkan tuan-tuan nak berubah? Tuan-tuan tak boleh berubah. Nampak tak? Nampak tak? Itu sebab Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis, peganglah kebenaran itu walau kunta wahdak, sekalipun kamu seorang-seorang. Ini i'tiqad yang jazim, yang mana dia tak bergantung kepada orang, dia bergantung atas i'tiqad dan dalil yang dia dapat. Nampak tak? Dia tak boleh ikut-ikut orang. Jadi orang yang i'tiqad, yang taklid ni masalah. Tak masalah. Okey. Tetapi dalam masalah ni, pendapat yang paling sahih dan kuat, contoh dalam kitab ni, dalam Imam Dardi dia sebut, dia kata apa? Dia kata apa? Faqad yukhtulifa fihi. Iman orang muqallid ni dia ada khilaf. Qila, ada yang kata innahu yakfi fi aqaidil iman wa huwa sahih, fa imanul muqallid sahihun. Orang yang muqallid, ada yang kata muqallid ni dah cukup dah kalau nak sahkan iman. Kalau tak mengaji kitab ni pun, tak mengaji yang akhir dah bahaya, dia ikut orang. Saya ikut ustaz lah. Ustaz kata Allah Ta'ala tu ada. Contoh, bila diingat, dia i'tiqad macam tu, maka sudah memadai dia iman dia tu. Wa huwa sahih, fa imanul muqallidu sahih. Maka iman yang muqallid ni adalah sahih. Iman muqallid sahih. Dan ini juga adalah pendapat yang sahih. Tapi masalah pula, fahal yajibun nazar, adakah wajib bagi dia mencari dalil? Di sini dia masuk dalam bab, bukan bab akidah dah, bab fiqh dah, iaitu fayakunu ma'asihati imani asiyan. Ni pendapat yang mu'tamad lah. Dalam masa yang sama juga, dia kena tahu, bila dia taklid orang dalam bab iman, sah iman dia. Dia taklid pula dengan orang yang baik, Ustaz Muzaki contoh, taklid Ustaz Amin contoh, orang yang baik, orang soleh, orang yang kukuh akidahnya, tak apalah, okey lah tu. Nampak tak? Iman dia sah. Pendapat yang kuat adalah iman dia sah, iman dia diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma dia ada masalah lagi. Dia bergantung pada orang, tak mencari dalil. Di situ ada masalah. Dia berdosa dalam masa yang sama, walaupun dia beriman. Asian, kenapa berdosa? Bitarkin nazar al-muwassil lil ma'rifah, kerana meninggalkan mencari dalil untuk sampai kepada mengenali Allah. Nak kenal Allah wajib, kenal dalil untuk mengenali Allah juga adalah wajib. Setakat kenal Allah tak cukup, kena kenal dalil sekali. Dalil tu tak perlu dalil yang detail-detail, dalil akli ke apa kau yang payah-payah tu. Dalil yang mudah, simple je. Dalil yang mudah, simple. Apa dia contohnya? Contoh dalam riwayat cerita, kisah ni ada dalam mukadimah saya tulis dalam bab akidah. Dulu saya dah mengajar akidah dulu kan, ada mukadimah akidah. Ingat dulu, lama dulu, kehilang dah. Ada kan? Ketah kan? Mabadi asyarah apa semua kan? Kat mana tuan-tuan? Ada tinggal tang mana? Lama dulu duk mengajar bab tu kan?
Di depan mukadimah tu saya dah tulis satu riwayat cerita. Saya sendiri pun tak pernah ingat dah riwayat tu, tapi lebih kurang macam Arab Badawi lah. Berlaku pada seorang ulama nama Al-Imam Al-Asma'i kalau tak silap saya. Al-Imam Al-Asma'i, dia pergi kat tanah pasir, padang pasir, dia jumpa orang Arab Badawi. Arab Badawi. Lalu dia kata, Arab Badawi, kamu kenal lah Allah Ta'ala? Kenal. Apa dalil kamu kenal Allah Ta'ala? Arab Badawi tak boleh bawa main kan, lillahi mulku samawati wal ardh, kawan mana tahu. Nampak tak? Atau dalil akli. Nampak tak? Dalil akli kan. Dia kata dalil ni dalil akli, nak sebut mukadimah sughra, mukadimah kubra, natijah, payah pula. Kawan bukan duk mengaji bab mantik. Dalil akli pun tak mahir juga, dalil nakli pun tak tahu juga. Tapi dia kata apa? Dia kata al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Dia kata was-sama'u dhatu fijajin wal ardu zatu jibalin. Dia kata tai unta menunjukkan ada unta. Alam, dia kata alam ni nampak ada bintang di langit, bumi yang penuh dengan keindahan, cakrawala yang ada yang bergerak mengikut orbit dia. Macam itulah dia sebut tadullu 'alal alimil khabir, merujuk kepada Tuhan yang maha mengetahui dan maha cerdik pandai. Itu dah ada dah. Maksudnya alam yang ada ni merujuk kepada Tuhan yang menciptakan dia dah. Tu je. Alam ni adalah isyarat ataupun merujuk kepada Tuhan yang menciptakan. Itu Tuhan Allah Ta'ala. Tak ada orang lain, dia seorang je boleh cipta yang macam ni kan, membawa kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu mengapa kamu tak lihat? Dalam diri kita semua ada belaka. Nampak tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah suruh kita berjalan di atas muka bumi ni, tengok alam yang ada, tengok apa yang Allah buat kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Banyak. Semua ni adalah dalil. Ni dah dalil, dah cukup dah macam tu pun. Arab Badawi tu kira beriman dah. Dia bukan taklid dah tu. Bila dia tengok alam, dia tengok bumi, dia kata kalau ada tai unta, dah tentu ada unta. Kalau dah ada alam, dah tentu ada pencipta. Macam tu. Tengok cerdik dah orang Arab Badawi. Cerdik. Nampak tak? Itu dalil tak? Itu pun sudah dianggap dalil. Dia panggil dalil jumali. Dalil ijmali. Bukan dalil tafsiri tu. Dalil ijmali. Maka dalam kitab ni, Imam Dardi kata apa? Walladhi yakfi fil ma'rifati ad-dalilu jumli ittifaqan. Kata Imam Dardir, yang ada pun di dalam makrifat ni sudah memadai untuk kita tahu dalil yang berbentuk jumli. Dalil apa? Jumli. Dalil yang ringkas, yang mudah, tak perlu detail-detail, tak payah. Itu sudah cukup dah. Mengaji akidah tak payah, tak susah mana pun. Apa dia? Apa dalil jumli ni? Dia kata wa huwa al-ma'juzu an tafsilihi wa halli syubahi anhu. Adalah dalil yang mana yang orang yang tak mampu untuk tafsil, perincikan dalil. Kalau orang tu boleh buat main dalil akli, dalil nakli, kemudian boleh melawan syubhah pula, kritik pula aliran pemikiran. Yang ni bawa main dalil kalau macam tu kemah. Yang ni bukan dalil tafsili. Ka'an yu'rafa wujuduhu ta'ala bikaunihi khaliqan lil alam. Contoh, dia kata apa? Wujudnya kita ni sebab apa? Sebab ada yang alam. Alam ni siapa yang cipta? Dah tentu je ada Tuhan yang menciptakan, menunjuk kepada Allah. Nampak tak? Wa amma tafsili, adapun tafsili ni, dalil tafsili, wa huwal maqduru fihi ala ma dzukira fala yajibu ainan. Dalil tafsili bukan wajib semua orang kena tahu. Dia bukan fardu ain, bal wujuban kifaiyan. Dia hanya wajib kifayah sahaja. Wajib kifayah ataupun kita panggil fardu kifayah. Li sauniddin bidaf'il khusum, untuk menjaga agama daripada tuhmahan orang yang tuhmah, musuh-musuh Islam. Jadi dalil ni ada dua. Satu, dalil yang kita guna untuk membina akidah kita sendiri. Faham tak? Dalil yang kita nak guna untuk membina kekuatan akidah kita. Maka dalil ni kita panggil dalil apa? Jumli ataupun dalil ijmali. Cukup kita tengok alam, tengok bintang, tengok langit bulan, maka menunjukkan kepada Tuhan yang menciptakan. Itu dah bagi dalil dah, itu dalil.
Dalil alam tu sendiri merujuk kepada pencipta. Itu untuk kita. Setiap orang hak ni wajib tak? Wajib aini. Semua orang kena tahu dalil ni. Tapi takkan tak tahu langsung, macam ni pun tak tahu macam mana. Betul tak? Kira simple lah, dalil tu paling simple lah. Sebab Arab Badawi pun guna dalil yang sama. Kalau kita tak tahu dalil yang ijmali ni, kira teruk sangat. Teruk pada Arab Badawi lagi. Nampak tak? Yang tak mampu tu, yang ni tak mampulah, memang tak boleh lah. Dalil tafsiri. Dalil tafsiri ni memang tak boleh buat. Kita tak boleh mampu buat. Sebab dalil tafsiri ni adalah dalil yang disusun untuk menghilangkan syubhah, untuk menentang musuh, untuk berdebat, untuk lawan aliran-aliran pemikiran sesat. Itu kena bawa dalil lah. Kita ada bawa aliran pemikiran macam-macam pelik-pelik Mu'tazilah zaman dulu. Mu'tazilah di zaman dulu. Ulama bina dalil akli tujuan untuk lawan Mu'tazilah yang menggunakan akal, mabniyatun 'alal aqli. Akidah mereka dibina di atas akal, banyak duk fikir akal Mu'tazilah ni zaman dulu. Maka mazhab kita Asy'ariyah ni membina dalil akal untuk mengkritik Mu'tazilah. Faham tak? Jadi dalil akal ni, dalil nakli, dalil tafsili ni, dia bukan untuk semua orang. Tak wajib untuk setiap individu. Tak. Dia hanya wajib kifayah saja. Fardu kifayah. Maksudnya ada sebahagian kita mengambil tanggungjawab ni sudah memadai. Sebab agama ni pun kena bela juga. Maksudnya dah ada ustaz-ustaz, tok-tok guru, ulama-ulama yang tolong, yang alim dalam bidang apa? Ilmu jidal, ilmu mantiq, ilmu kalam. Ada ulama-ulama ni dah ada dah. Maka terlepas kewajipan ke atas kita. Dah ada dah ulama masuk menceburi dalam bab ini. Kita perlu ni ulama-ulama akidah ni untuk menerangkan akidah kepada umat. Bawa main dalil. Macam saya bang tadi contohnya Alul Fatrah. Bawa main dalil, bawa main nas, bawa main ni, bawa main hujah, apa semua ni. Kena ada tak jenis macam ni? Kena ada. Tapi tuan-tuan wajib tak kena belajar tu? Tak wajib pun. Tuan-tuan boleh dengar lah. Nampak tak? Boleh dengar. Tak wajib pun. Kalau wajib semua pakai kalau tak belajar ilmu dalil tafsili, kalau wajib, maka berdosa kita semua ni. Boleh kata berdosa lah. Tapi cukup memadai dalil ijmali. Dah cukup dah memadai. Baik nah? Baik, Allahumma salli. Fa'rifi, maka wajiblah tahu. Ay ya'rifal wajiba wal muhala. Dah cukup dekat tu, dah malam lah. Pukul 11 malam dah. Ya'rifal, nanti kita akan sambung pula. Kita punya apa? Kita punya baris kita baik yang ke-12. Baik yang ke-12 ni insya-Allah kita sambung pada waktu dan masa yang lain insya-Allah. Tak boleh lewat-lewat. Takut nanti tuan-tuan letih. Ngaji tak boleh lama. Ngaji akidah ni dia kena pelan-pelan. Sikit-sikit. Sebab makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Makin tengah makin berat. Ni tak tengah lagi ni. Dia boleh masuk ta'alluq lagi. Ni kalau ta'alluq sifat ni lagi berat. Makin tengah makin naik. Macam orang kata naik puncak Gunung Everest kan. Makin naik makin sejuk. Makin naik makin sejuk. Macam itulah. Jadi kita mengaji pun sikit-sikit. Ni mukadimah awal sahaja. InsyaAllah. Baiklah. Sebelum kita berhenti insya-Allah kita tutup majlis kita dengan saya selalu pengajian-pengajian sejak bila saya buat tak tahu, tapi saya tutup dengan kita panggil apa? Wirid ataupun program wirid munajat yang disusun oleh guru kita Syekh Nazrul Nasir, iaitu wirid ataupun kita panggil apa? Munajat Nasriyah. Munajat Nasriyah ni kita tutup dalam majlis ilmu kita sangat-sangat baik. Sebagai kita berdoa, minta hajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Taala didik anak-anak kita mengenali Allah Rasul dan menguatkan iman kita, membuka hati kita untuk memahami ilmu ni insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama sebelum kita bersurai, kita sama-sama membaca Munajat An-Nasriyah ini yang ditulis ataupun ditulis lirik ini oleh guru kita Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari hafizahullahu ta'ala, dan sama-samalah tuan-tuan ikut. Kalau tuan-tuan nak tahu lirik ni, tuan-tuan boleh cari kat YouTube, ada kot rasanya. InsyaAllah. Baiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh ikutlah, yang boleh ikut selawat lah. Yang boleh ikut baca doa sekali, angkatlah tangan insyaAllah sama-sama sebelum kita mengakhiri majlis kita. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa ibu ayahku, juga guru-guruku. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah hidupku, juga keluargaku, diberkati selalu. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pemurah, kurniakanlah rezeki buat kami yang lemah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah, ya Tuhanku, ku harap bantuanmu, pertolongan darimu yang ku harap selalu. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbing anak istriku, mencintaimu juga, mengasihi nabimu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba dosa menggunung, tanpa pengampunanmu hidup tidak beruntung. Ya Allah, ya Tuhanku, beri faham ilmumu, berkat baginda Nabi, pintu penghubung ilmu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.